Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami di RTM, terutama di saluran TV1. Setiap Isnin, temu janji anda bersama saya dan juga Syira untuk Bicara Pengguna. Baik, seperti biasa kami Bicara Pengguna bersiaran secara langsung di saluran berita RTM menerusi My Freeview 1, 2, 3. Kalau anda ketinggalan, anda boleh tonton kami secara dalam talian di Facebook carian berita_RTM. Sebelum kita mulakan dengan isu pada malam ini, setiasa kami akan ingatkan anda semua juga kepada diri kami untuk menjaga SOP ataupun mengikuti kehidupan dalam norma baru. Betul, sekiranya anda tiada keperluan untuk keluar rumah, kekal berada di dalam rumah. Baik, malam ini isu yang akan dibincangkan dalam Bicara Pengguna membabitkan hak pekerja. Sepanjang pandemik COVID-19 berlaku, Syira, ramai yang diberhentikan kerja, ada juga yang menjadi penganggur secara tidak langsung ataupun tanpa mereka ketahui di mana hak pekerja mereka ni. Betul. Persoalannya, di mana letaknya kebajikan pekerja? Anda dikawal selia atau kita tahu ada akta-akta yang menjaga hak-hak pekerja, juga hak-hak majikan. Anda kena tonton malam ni 1 jam perbincangan. Saksikan kami, kita akan bincang dengan tajuk COVID-19, hak-hak pekerja di bawah Akta 177. Ada soalan? Terus lontarkan ke Facebook kami dengan kata carian berita_RTM. Anda juga boleh terus menelefon kami di studio dengan nombornya 03 2282 9841. Kita tak nak buang masa lah. Jom kita ke Carta Pengguna. Saya nak tahu apa jadi minggu ni. Jom. Kita saksikan. Carta Pengguna minggu ini di tempat yang kelima, agih 12 bilion ringgit Malaysia melalui program subsidi upah harian Metro. Di tangga yang keempat, kilang dikesan buang sisa ke longkang, sinar harian. Di tempat yang ketiga, PKPB, tiada pembelian panik berlaku, berita harian. Di tempat yang kedua, WhatsApp memasukkan mod sentiasa senyap, harian Metro. Itu dia Carta Pengguna setakat di tangga yang kedua. Di tangga yang pertama, isu apa yang menjadi perbualan? Terus bersama dengan kami. Baik, seperti yang Syira dan saya membuat pembukaan untuk Bicara Pengguna ini, kadang-kadang kita sebagai pekerja, kita tak tahu hak kita apabila berlaku sesuatu antara kita dan juga majikan. Di mana kita nak mengadu? Siapa pihak yang berkenaan yang boleh menyelesaikan masalah kita? Malam ini Bicara Pengguna, sekali lagi tajuknya COVID-19, hak-hak pekerja di bawah Akta 177. Ada soalan? Lontarkan ke Facebook kami, berita_RTM, ataupun sekali lagi saya ingatkan kepada anda semua, telefon kami 0322829841. Jom kita bersama dengan Syira. Baik, terima kasih Azrul. Kita tahu, kita akui kepentingan pekerja itu diakui kerana wujudnya pekerja ini lunasnya atau tertuntasnya segala rencana, perancangan syarikat juga visi kerajaan. Namun persoalannya, di mana hak-hak pekerja? Di mana kebajikan itu dijaga? Dan bagaimana pula peranan dan tanggungjawab majikan itu? Kerana kita tahu dalam pandemik COVID-19 ini ekonomi terjejas, begitu juga institusi perusahaan ini. Sekiranya pekerja ada alasannya, perlukan pekerjaan, perlukan pendapatan. Bagaimana pula dengan majikan yang kurangnya dana syarikat untuk memberikan pendapatan kepada pekerja? Kita bersama malam ni dengan Ketua Pengarah Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia, Tuan Khalid Jali. Apa khabar? Selamat datang. Alhamdulillah, Cik Syira. Harap-harap kita sihat, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah sihat. Baik, pada awalnya sebelum kita berbincang dengan isu-isu atau hak-hak dan sebagainya, kalau sedikit pembukaan Tuan terangkan apa latar belakang JPPM. Okey, terima kasih kepada RTM yang menjemput Jabatan Perhubungan Perusahaan dan saya pada malam ini. Sebelum kita berbincang lebih jauh, boleh saya kongsikan sikit tentang Jabatan Perhubungan Perusahaan, di mana Jabatan Perhubungan Perusahaan ini adalah satu jabatan yang berada di dalam Kementerian Sumber Manusia. Dan kita berada di 13 negeri, di Sabah, di Sarawak dan di Semenanjung. Dan kita juga menguatkuasakan Akta Perhubungan Perusahaan 1967
yang mana tadi saudara Azrul memanggilnya Akta 177. So kalau Akta 177 itulah juga Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Jadi objektif utama Akta ini adalah untuk kita sebagai Jabatan Perhubungan Perusahaan ini untuk memupuk serta memelihara perhubungan perusahaan di antara pihak majikan dan juga pihak pekerja, dan dalam konteks negara agar wujudnya keharmonian perusahaan untuk kita terus memupuk keharmonian perusahaan, dan juga lanjutan daripada keharmonian yang wujud itu akan memberikan kebaikan dan juga pertumbuhan kepada ekonomi negara. Pada saya, asas untuk pertumbuhan ataupun pembangunan seharusnya ada keharmonian. Itu adalah perkara-perkara yang paling asas dalam apa juga perkara. Baik. Selalu bila berlakunya kemelut atau pertikaian pekerja itu sendiri, pekerja akan meluahkannya kepada kesatuan. Jadi apa sebenarnya peranan Jabatan Perhubungan Perusahaan ini? Yalah, kita tahu menjaga kebajikan kedua-dua belah pihak. Jadi apa yang boleh dilakukan JPPM? Okey. Dalam konteks dalam konteks pekerjaan ingin saya tegaskan bahawa peranan utama JPPM ini adalah untuk menjadi orang tengah. Maksudnya di antara pihak majikan dan juga pihak pekerja ataupun pihak kesatuan. JPP memainkan peranan sebagai orang tengah dalam menyelesaikan apa juga isu-isu pertikaian yang ada di kalangan pekerja, kesatuan sekerja dengan majikan dalam konteks pekerjaan yang berlaku seharian dalam organisasi ataupun dalam sesebuah syarikat. Jadi itu adalah antara lain peranan utama jabatan sebagai orang tengah, di mana kita memberikan usaha kita, tumpuan kita sebagai konsilator ataupun pegawai runding damai dalam menyelesaikan apa juga isu-isu pertikaian. Selain itu juga, kita juga mempromosikan hubungan yang baik dan yang baik serta harmoni antara ketiga-tiga pihak, iaitu pihak pekerja ataupun pihak kesatuan sekerja, pihak majikan ataupun pihak kesatuan majikan. Jangan kita lupa pihak majikan juga dia ada kesatuan majikan, dan yang satu lagi entiti adalah pihak kerajaan juga. Jadi hubungan tiga pihak ataupun tripartite ini adalah merupakan asas yang paling penting dalam kita memupuk dan menjaga keharmonian di negara kita. Dan peranan yang seterusnya juga yang saya rasa tidak kurang penting yang dimainkan oleh Jabatan Perhubungan Perusahaan adalah untuk kita sentiasa memberikan himat nasihat tentang isu-isu pekerjaan ataupun perkara-perkara yang timbul daripada pekerjaan, di mana seringkali, bahkan kalau kita lihat dalam masa kini, isu-isu yang timbul tentang aspek-aspek perburuhan memang seringkali ditimbulkan, terutamanya dalam tempoh tahun ini, di mana banyak isu-isu tentang COVID yang kita terima, di mana secara langsungnya memberi kesan kepada kehidupan seseorang pekerja di negara kita. Baik, kembali dengan topik kita, hak-hak pekerja di bawah Akta 177. Akta itu membawa maksud iaitu Akta Perhubungan Perusahaan. Dan mungkin Tuan boleh jelaskan lagi, Akta itu meliputi hak-hak bagaimana atau isu-isu yang diliputi dalam Akta ini. Jadi Akta Perhubungan Perusahaan ini dia sebenarnya adalah satu akta yang menggariskan hak-hak pekerja serta hak-hak majikan dan juga hak-hak kesatuan yang ada. Dan seterusnya juga ia juga sebagai satu akta yang memberikan jalan penyelesaian kepada apa juga isu pertikaian yang berlaku di antara pihak pekerja dan pihak majikan. Dan objektif utama dia adalah seperti mana yang saya nyatakan tadi, untuk memberikan atau mengekalkan, memupuk hubungan yang harmoni di antara pihak pekerja, pihak kesatuan sekerja dan juga pihak majikan di dalam negara kita sekarang. Terutamanya dalam waktu-waktu yang agak sukar sekarang, saya rasa amat penting keharmonian perusahaan itu dikekalkan, bahkan dipupuk agar kita dapat mengelakkan sebarang isu ataupun sebarang isu pertikaian yang akan memberikan kesan kepada semua pihak sebenarnya, bukan hanya kepada pekerja ataupun golongan pekerja ataupun pihak majikan, bahkan natijahnya juga akhirnya akan memberikan kesan kepada negara kita pada akhirnya nanti. Baik Tuan, dari awal tadi saya dengan Azrul mukadimahnya berkaitan dengan hak-hak pekerja. Apa kebajikan pekerja dalam akta ini, apa yang
Yelah, kita tahu hak-hak pekerja itu banyak. Jadi apa yang diutamakan dalam akta ini? Di dalam akta ini dia menggariskan beberapa hak pekerja lah. Pertamanya dia ada menyentuh tentang hak-hak pekerja untuk berkesatuan. Bahkan hak ini bukan hanya dinyatakan di dalam akta perhubungan perusahaan itu sendiri, bahkan dalam perlembagaan negara sendiri pun dinyatakan dalam perenggan ke-10 itu tentang hak-hak pekerja untuk bebas berkesatuan ataupun menyertai mana-mana organisasi pertubuhan. Itu adalah hak yang paling asas, pada seorang pekerja, di mana dia mempunyai hak untuk menubuhkan organisasi dia. So dalam konteks kita, hak untuk berkesatuan lah. Dan yang seterusnya juga, dia ada hak untuk, bila ada kesatuan tu, dia ada hak untuk mengadakan satu perundingan kolektif ataupun hasil daripada perundingan kolektif, dia akan wujud juga satu perjanjian kolektif. Dan seterusnya juga, dia akan memberikan perlindungan kepada pekerja sekiranya timbul isu-isu ataupun pertikaian. Sama ada pertikaian ini dalam bentuk pertikaian individu ataupun pertikaian dalam bentuk kolektif. Di mana kalau dalam konteks pertikaian individu, kita boleh lihat dalam tempoh COVID untuk tahun ini, ramai pekerja-pekerja yang telah ditamatkan perkhidmatan disebabkan oleh krisis kesihatan yang kita lalui, yang mana akhirnya memberikan natijah ataupun kesan kepada krisis ekonomi dan survival sesebuah syarikat untuk terus hidup. Dan yang terakhir juga, hak-hak untuk kesatuan ini adalah, ataupun hak-hak pekerja ini juga adalah hak untuk mereka melaksanakan tindakan-tindakan yang difikirkan wajar sekiranya ada berlakunya pertikaian-pertikaian perusahaan yang mana ada dinyatakan hak-hak pekerja ataupun kesatuan itu untuk menganjurkan tindakan-tindakan perusahaan. Jadi tindakan perusahaan ini boleh kita lihat dalam elemen-elemen seperti piket ataupun mogok. Tapi ini bukanlah satu budaya yang menjadi lumrah di negara kita. Alhamdulillah, budaya-budaya mogok atau piket ini bukanlah satu budaya yang lumrah yang dilaksanakan oleh kesatuan di negara kita. Jadi kalau ikut perbezaan, adakah bergerak secara individu tanpa berkesatuan itu lebih baik atau lebih baik untuk digerakkan dalam kesatuan? Secara mudahnya adalah lebih baik sekiranya kita bergerak sebagai satu organisasi ataupun satu jemaah. Kalau kita lihat secara mudahnya, kalau kita lihat penyapu tu, kalau dia satu sebatang lidi saja, dia tidak akan memberi kesan berbanding dengan penyapu tu kalau diikat, dia akan memberikan impak yang lebih. So begitu jugalah konteks kita dalam individu dan juga berkesatuan. Saya rasa dengan berkesatuan ni dia akan memberikan lebih banyak ruang untuk pekerja ataupun melalui kesatuan mereka untuk memperjuangkan hak-hak pekerja. Dia banyak hak-hak pekerja yang boleh diperjuangkan sekiranya pekerja itu menjadi menganggotai sebuah kesatuan. Berbanding kalau tidak ada kesatuan atau bergerak secara individu, agak sukar. Jadi saranan saya adalah supaya pihak-pihak pekerja yang ada boleh memikirkan supaya mereka bergerak sebagai satu organisasi yang tersusun, mantap dan teratur. Baik. Kalau kita cerita pasal persatuan atau kesatuan ni banyak, Azrul, dekat Malaysia ni. Tapi ialah kita sekarang fokus kepada hak-hak pekerja. Azrul, silakan, apa Azrul nak tanya? Tadi saya amat tertarik apabila Tuan menyatakan yang kalau boleh nak buat aduan ataupun apa-apa tindakan melalui jemaah. Tetapi ada juga industri yang tidak membenarkan pekerja mengadakan ataupun membuat kesatuan, kerana katanya akan mengganggu pentadbiran dan sebagainya. Ada juga kes-kes yang kita dengar. Tapi Tuan jangan jawab dulu. Kita rehat seketika. Kepada anda semua yang berada di luar sana, nak tahu apa lagi hak pekerja anda? Terus bersama dengan kami, Bicara Pengguna. Pemerdagangan orang dan penyeludupan migran adalah jenayah serius. Hentikan eksploitasi seksual, buruh paksa, perhambaan dan penjualan organ. Hubungi 03 8000 8000. The Blue Planet 2 team spent 3 years documenting this astonishing event. Every year,
the waters of Norway are the setting for one of the greatest wildlife spectacles in the ocean. Over 1 billion herring pour into these fjords. It acts like a dinner bell, and then all the orcas of the area gather. Ya Allah, bukakanlah jalan rezeki yang Kau redai. Engkau yang maha berkehendak dan yang memiliki segalanya. Luaskanlah jalan aku mencari rezekimu. Campakkanlah ke dalam hatiku Ar-Rahman, Ar-Rahim dalam membesarkan khalifah kecilku ini, Ya Allah. Bidang pertanian adalah sektor ekonomi yang penting dalam tamadun manusia dan Malaysia tidak ketinggalan dalam arus pembangunannya. Saksikan kisah perkongsian inovasi dan teknologi terkini dalam bidang pertanian negara serta kisah kejayaan usahawan pertanian dalam pelbagai kaum. Semua ini menanti anda dalam Agrotech Musim Baru setiap Sabtu jam 6 petang hanya di TV1. Sekarang ni aku bagi kau dua pilihan. Kau nak faham secara kasar ke, kau nak faham secara ini. Kenapa kau tak pernah melawan, Hamid? Aku sedar aku siapa. Agaknya dah tak ada tempat untuk aku kat sini. Semuanya akan dipermudahkan. Tak payah tapi. Baliklah, Hamid. Ustaz tengok bukti ni, saya nak Ustaz nilai sendiri baik-baik Ustaz ni. Astagfirullahalazim. Hamid, awak kecewakan Ustaz. Hingga kini ku masih mencari jalan keluarku. Perkembangan kognitif dan pertumbuhan fizikal kanak-kanak sihat yang optimum bertitik tolak dari 1000 hari pertama kehidupan. Melihat darurat itu seperti yang kita bincangkan, kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong adalah untuk memastikan keputusan yang baik terbaik untuk negara. Sebagai ketua utama negara, sebagai panglima tertinggi Angkatan Keselamatan Persekutuan, maka yang Yang Mulia Baginda memerlukan satu proses untuk membuat keputusan, dan musyawarah itu adalah satu cara yang baik untuk membuat keputusan. Dan keputusan yang tepat bersesuaian dengan apa yang dikatakan bahawa pada masa ini negara mampu mengawal penurunan COVID-19 dengan baik. Bagi anda yang mungkin baru bersama dengan kami di Bicara Pengguna, apa cerita malam ni Bicara Pengguna? Apa topiknya? Kita bercakap tentang hak pekerja. Ini yang menariknya. Sepanjang pandemik COVID-19 berlangsung, ada yang dibuang kerja tanpa sebab dengan alasan majikan, sebab COVID-19 saya tak ada untung, saya terpaksa berhentikan awak tanpa sebab. Itu masalahnya. Apa hak anda sebagai pekerja? Baik, tadi saya nak ulang soalan sebelum kita berhenti rehat tadi kepada tuan kali kita. Soalannya adalah, ada sesetengah majikan yang tidak menggalakkan pekerja-pekerjanya membuat kesatuan. Dilarang sama sekali. Kononnya mengganggu pentadbiran syarikat dan sebagainya. Jadi bagaimana hak pekerja ini untuk membuat kesatuan dan bagaimanakah cara mereka untuk membuat kesatuan ini, Tuan Khalid? Okey, terima kasih kepada saudara Azrul. Jadi seperti mana yang saya nyatakan tadi, hak untuk berkesatuan ataupun menganggotai persatuan pertubuhan adalah satu hak yang telah dijamin dalam Perlembagaan Persekutuan di negara kita. Bukan hanya dalam Akta Perhubungan Perusahaan semata-mata. Bahkan berbalik kepada soalan Cik Azrul tadi, bagaimana kita ingin menubuhkan sesebuah kesatuan. Saya ingin berbalik kepada Akta Kesatuan Sekerja 1959. Jadi untuk tujuan penubuhan sesebuah kesatuan, dianya perlulah didaftarkan di bawah Akta Kesatuan Sekerja 1959. Di dalam Seksyen 7 hingga Seksyen 12 itu dinyatakan dengan jelas
syarat-syarat untuk penubuhan sesebuah kesatuan. Secara mudahnya, kalau kita lihat, dia perlu ada jawatankuasa penaja ataupun pro tem komiti yang mana memadai dengan 7 orang saja pada peringkat awalnya untuk mengadakan sesebuah kesatuan, dan kesatuan itu boleh didaftarkan pendaftarannya di Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Kerja berserta dengan perlembagaan ataupun undang-undang tubuh sesebuah kesatuan. Dia perlu ada perlembagaan dia sendirilah, sebab perlembagaan itu nantilah yang akan menentukan takbir urus sesebuah kesatuan, dan kesatuan juga sesuatu kesatuan juga dia akan dilihat dari segi takbir urusnya supaya kita tidak ingin ada berlaku perkara-perkara yang negatif dalam sesebuah kesatuan. Jadi secara mudahnya bagi pekerja-pekerja yang ingin berkesatuan, dia boleh merujuk ke Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Kerja untuk mendapatkan penjelasan yang lebih bagaimana dia boleh menubuhkan sesebuah kesatuan. Jadi pada saya tidak timbul isu pihak majikan ataupun pihak syarikat tidak menghalang penubuhan sesebuah kesatuan. Saya tak nafikan kemungkinan itu berlaku. Kemungkinan itu memang akan berlaku. Tapi janganlah pihak pekerja rasa bimbang dengan perjuangan mereka untuk menubuhkan kesatuan ini akan gagal. Tidak, sebab perkara ini adalah perkara yang telah dijamin dalam perlembagaan kita, bahkan dalam undang-undang pun diadakan perkara yang jelas tentang penubuhan sesebuah kesatuan kerja. Baik, kita berbalik kepada apa yang jadi hari ini, Azrul. 18 Mac bermula Perintah Kawalan Pergerakan dan kita seringkali terbaca ramai pekerja yang diberhentikan secara besar-besaran. Itu isu utama. Jadi apa sebenarnya yang boleh mereka lakukan kalau sekiranya mereka ada kesatuan, ia tak ada masalah. Mungkin boleh kesatuan boleh gerakkan sendiri apa kemahuan pekerja. Tapi kalau sekiranya individu bergerak secara individu tiada kesatuan dalam syarikat, apa yang boleh mereka lakukan? Okey. Dalam konteks pekerja-pekerja yang tidak berkesatuan, di mana dalam tempoh kegawatan yang berlaku sekarang, mereka ini ditamatkan perkhidmatan. Jadi dalam Kementerian Sumber Manusia ni, dia ada 2 entiti jabatan lah yang menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan penamatan pekerjaan. Pertamanya, kalau kita lihat sekiranya pekerja itu ditafsirkan sebagai pekerja yang bergaji 2,000 ke bawah untuk Semenanjung Malaysia dan 2,500 untuk Sabah dan Sarawak. Mereka ini didefinisikan sebagai seorang pekerja dan ada hak-hak mereka yang telah dinyatakan dalam Akta Kerja 1955 tersebut. Dan sekiranya mereka ingin menuntut apa-apa bayaran pampasan yang berbentuk kewangan, mereka boleh terus ke Jabatan Tenaga Kerja yang saya nyatakan tadi. Bahkan dalam konteks Jabatan Perhubungan Perusahaan, kita juga menerima kes-kes pemecatan, pembuangan pekerja yang melibatkan semua kategori golongan pekerja. Kita di JPP ini kita tak ada limit had gaji. Mereka yang gaji, bahkan setakat ini ada yang bergaji 100,000 pun ada yang memfailkan kes di Jabatan Perhubungan Perusahaan. Jadi tujuan utama difailkan kes di Section 20, kalau Section 20 di Jabatan Perhubungan Perusahaan ini adalah untuk mendapat remedi untuk dipulihkan semula ke jawatan asal dia. Kalau sebagai contoh Cik Syirah sebagai pengacara telah ditamatkan perkhidmatan, kita minta supaya dipulihkan balik ke jawatan asal dan tanpa hilang apa-apa faedah yang telah dinikmati sebelum ini. Bahkan ingin saya kongsi di sini, untuk tahun ini saja Jabatan Perhubungan Perusahaan telah mengendalikan sebanyak 7,874 kes yang mana pekerja-pekerja ini telah ditamatkan perkhidmatan dan memfailkan tuntutan untuk mereka dipulihkan semula ke jawatan yang mereka ditamatkan tu. Bilangan dia pada saya, kalau lihat perbandingan antara tahun ini dan tahun lepas, memang berlaku peningkatan yang amat ketara. Kalau saya lihat, saya boleh andaikan, membuat perkiraan, peningkatan itu hampir kepada 30% dari segi bilangan-bilangan kes yang kita terima. Memang ada peningkatan, saya tak nafikan. Bahkan kalau saya boleh sebut di sini, negeri ataupun negeri-negeri yang berlaku banyak peningkatan kes adalah di kawasan Lembah Kelang.
untuk Selangor dan juga wilayah Persekutuan. Bahkan saya tegaskan di sini daripada 7,874 kes itu 62% adalah kes-kes yang telah difailkan di JPP wilayah Persekutuan dan juga di JPP Negeri Selangor. Jadi tuan-tuan boleh bayanglah macam mana keadaan di mana kerjaan di dua-dua negeri tersebut. Memang berlaku kes-kes yang banyak yang difailkan di situ. Baik Tuan, kita membuka ruang aduan atau mungkin perbincangan kepada penonton kita di Facebook carian berita_RTM. Azrul, sila bacakan soalan. Baik, ini antara soalan yang menarik daripada Nur Amira sebab rata-rata kita ketahui sepanjang pandemik COVID-19 berlaku, banyak majikan ataupun syarikat yang melakukan pemberhentian pekerjanya melalui skim VSS ataupun secara sukarela dan sebagainya. Tapi soalan ini amat menarik. Tanya Nur Amira, kalau syarikat memberhentikan pekerja guna last in first out tapi tanpa mengambil kira faktor lain macam mana ya. So mungkin maksudnya pekerja yang lama tu diberhentikan, pekerja yang baru tu dikekalkan. Jadi bagaimanakah pandangan daripada pihak jabatan? Okey. Jadi berhubung dengan soalan yang dikemukakan melalui FB itu, jadi saya tak nafikan bahawa pengenepian pekerja ini berlaku. Dan pada pandangan jabatan bahawa pengenepian ini adalah satu langkah yang last sekali ataupun terakhir yang perlu dilaksanakan oleh pihak syarikat. Ada lagi kaedah-kaedah yang lain yang mana pihak syarikat perlu mengambil tindakan. Bahkan di peringkat Kementerian Sumber Manusia, kita ada tata cara ke arah keharmonian perusahaan ataupun Code of Conduct for Industrial Harmony. Ada. Jadi di dalam tu digariskan sebelum berlakunya apa-apa pengenepian pekerja ataupun retrenchment pekerja, seharusnya apa perkara-perkara yang digariskan di dalam kod amalan itu dipatuhi. Sememangnya saya mengakui bahawa prinsip yang akan diguna pakai adalah prinsip yang dinyatakan iaitu LIFO, last in first out. Itu adalah kaedah di mana retrenchment berlaku, di mana berlakunya lebihan pekerja pada masa tersebut. Jadi kaedah dia adalah last in, first out. Mereka yang masuk kerja, diambil bekerja kemudian, mereka ni akan keluar terlebih dahulu. Tapi pihak syarikat juga dalam masa yang sama perlu juga mengambil kira untuk kepentingan syarikat di masa depan. Sekiranya pihak syarikat boleh memberikan justifikasi mengapa orang yang lebih muda ataupun orang yang junior masih dikekalkan sedangkan orang yang lebih senior dikeluarkan, dipisahkan. Kalau syarikat ada justifikasi mengapa dia mengambil tindakan begitu, seharusnya perkara itu boleh dipertimbangkan. Sebagai contohlah, saya ingin memberitahu bahawa dalam era digital sekarang, kalau kita lihat ramai anak-anak muda kita yang lebih IT savvy, mereka lebih berbanding dengan mereka yang di kalangan yang telah berumur. Jadi mungkin dalam keperluan digital, era digital sekarang, pihak syarikat perlu mengekalkan pekerja-pekerja yang baru masuk ni di mana pengetahuan mereka dalam bidang IT, digital tu lebih diperlukan. Dan saya tak nafikan banyak industri-industri sekarang bergerak ke arah yang sebegitu. Memang bergerak ke arah digital. Jadi kita perlu mengambil kira perkara-perkara yang sebegitu. Baik, Tuan Khalid. Topik ni menjadi semakin hangat. Penonton-penonton semakin suka. Terima kasih kepada anda semua yang melontarkan soalan. Ini kita perlukan kita mencambah ilmu kita pada malam ini. Baik, kita ada pemanggil daripada Negeri Sembilan. Assalamualaikum, Cik Muzaffar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cik Muzaffar, silakan soalan. Boleh dengar? Ya, boleh. Suara saya. Terbaik. Alhamdulillah. Selamat petanglah kepada semua yang ada di studio sana. Okey, so saya ada dua soalan tuan. Saya tanya mengenai seksyen 21 capital A tu, Akta 127 tu. Dia mengatakan bahawa setiap aduan yang nak buat kepada pihak JPP tu, Jabatan Perhubungan Perusahaan tu, perlu dibuat dalam masa 60 hari. Tapi kalau macam kes yang baru ni kita ada PKP tu, Perintah PKP tu, masa bulan Mac sampai awal bulan Mei tu kan banyak jabatan kerajaan semua tutup. So macam mana nak kalkulate 60 hari tu daripada tarikh dibuang kerja tu. Saya tahu ada soalan lazim yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Sumber Manusia kemudiannya lah yang mengatakan bahawa 60 hari ni tak akan dikira. Tapi problem dia tuan, kalau kita bawa kes ni ke mahkamah,
dia takkan tengok apa yang arahan dibuat oleh menteri ni. Dia lebih tengok statut. Akta 177 tu mengatakan you kena buat 60 hari daripada tarikh lepas you kena buang kerja. Itu saja. Apa-apa arahan lain dia takkan layan. Sebab kita dah ada kes mahkamah mengenai. Okey. Soalan kedua saya nak tanya mengenai Seksyen 23 tu. Setiap kes yang tak jaya diselesaikan oleh JPP tu perlu lagi ke dirujuk kepada pihak Menteri Sumber Manusia sebelum dibawa ke Mahkamah Industri? Sudah dipinda ke? Perlu dibawa ke Menteri ke atau tak perlu dibawa ke Menteri lagi dah? Itu tahu status terkini dia. Terima kasih ya. Terima kasih Cik Muzaffar. Itu dia soalan yang begitu padu dan baik dan juga baik untuk kita semua. Jadi Tuan Khalid, tanpa melengah masa, silakan jawapan. Okey, terima kasih kepada Cik Muzaffar yang membuat panggilan dari Negeri Sembilan. Jadi saya terus ingin menjawab pada persoalan yang pertama di mana Cik Muzaffar membangkitkan isu tempoh masa 60 hari perlu difailkan kes untuk pemulihan kerja di bawah Seksyen 20. Jadi kalau kita lihat dari segi perundangannya memang sebegitu. Tempoh itu adalah tempoh yang ditetapkan perlu difailkan dalam tempoh 60 hari. Tetapi memandangkan pada tahun ini kerajaan telah melaksanakan PKP dan juga perintah-perintah kawalan pergerakan yang lain. Sebagai contoh, pada 18 Mac sehingga 9 Jun pada tahun ini, kerajaan telah melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Jadi melihat kepada isu-isu yang timbul di sini, kerajaan yang begitu perhatian telah pun merangka satu akta, bahkan akta ini pun telah pun dikuatkuasakan pada hari Jumaat yang lepas. Pada 23 Oktober yang lepas, akta COVID ataupun akta langkah-langkah sementara bagi mengurangkan kesan penyakit coronavirus 2019. Dalam akta ini terdapat 14 akta yang terlibat, di mana dalam akta itu juga termasuklah akta perhubungan perusahaan, di mana berkaitan dengan Seksyen 20 yang menetapkan tempoh masa 60 hari itu, bahawa kita telah nyatakan sebarang tempoh dalam tempoh PKP itu adalah tidak diambil kira dalam kita mengira tempoh 60 hari itu. Sebagai contoh, ingin saya jelaskan, sekiranya pekerja itu ditamatkan pada bulan April, contohlah 1 April. Jadi kalau mengikut 60 hari itu dia akan tamat pada 30 Mei. Sedangkan 30 Mei pada tahun ini masih lagi dalam tempoh PKP. Kalau ikutkan tempoh itu memang dia tak boleh file pun dekat Seksyen 20 itu dekat Jabatan Perhubungan Perusahaan. Tetapi dengan adanya akta yang telah pun buka kuasa minggu lepas, mulai 23 Oktober yang lepas, pekerja boleh memfailkan maksudnya hari pertama 60 hari itu bermula selepas tempoh PKP itu tamat. Jadi saya rasa ramai pekerja-pekerja di luar sana yang mungkin tidak faham ataupun masih lagi keliru. Tapi saya harap dengan penjelasan saya ini bahawa tempoh dalam PKP itu tidak diambil kira dalam kita mengira 60 hari tarikh untuk difailkan kes di bawah Seksyen 20. Itu yang soalan yang pertama. Dan bagi soalan yang kedua, dia merujuk kepada isu kuasa menteri sama ada nak merujuk sesuatu kes pemulihan kerja. Ingin saya nyatakan di sini bahawa memang kerajaan telah meminda akta perhubungan perusahaan dan antara lain pindaan tersebut adalah untuk sebelum ni kuasa menteri ada di dalam memutuskan sama ada isu-isu pemecatan di bawah Seksyen 20 yang tidak selesai di peringkat Jabatan Perhubungan Perusahaan dirujuk kepada YB Menteri untuk YB Menteri membuat keputusan sama ada rujuk ke Mahkamah Perusahaan ataupun tidak. Jadi dengan pindaan yang kita telah laksanakan, bahkan Parlimen pun telah meluluskan pindaan itu, kuasa menteri untuk tidak merujuk sesuatu kes individu Seksyen 20 yang ditamatkan pekerjaan sudah tidak terpakai lagi. Maksudnya kuasa menteri itu sudah, maksudnya sebarang kes yang Seksyen 20 yang tidak selesai di peringkat jabatan boleh terus dirujuk ke Mahkamah Perusahaan. Tapi akta ini telah pun diluluskan oleh Parlimen dan kita buat masa ini masih lagi belum menguatkuasakan akta tersebut. InsyaAllah
kerajaan yang prihatin sangat akan menguatkuasakan juga akta tu mengikut tempoh masa yang sesuai dengan keadaan yang berlaku pada hari ini. Kemungkinan kalau dalam waktu sekarang kalau kita ingin melaksanakan mungkin akan timbul kesan-kesan yang tak dijangka. Saya rasa kerajaan akan memutuskan, bahkan ini adalah kuasa menteri untuk menetapkan bila tarikh kuasa akta tersebut dilaksanakan. Dan sama-samalah kita berharap ianya akan dikuatkuasakan dalam tempoh masa terdekat. Kita berharap sebegitu. Baik, insya-Allah penerangan Tuan kepada Encik Muzaffar tadi hendaknya lengkap dan secara details. Baik, sekiranya anda sebagai pekerja atau majikan anda ingin tahu apa yang perlu anda lakukan sekiranya anda berpengalaman atau anda pernah diberhentikan kerja atau dikurangkan gaji atau sebagainya, anda boleh kongsikan bersama kami di Facebook Berita_RTM. Kita berehat seketika. Ini Kiah. Kiah telah menjual keripik selama 8 tahun. Dia antara peniaga yang terjejas akibat serangan pandemik COVID-19. Tapi Kiah tak putus asa. Dia mencuba untuk memasarkan barangannya atas talian di pelbagai platform. Maka tercetuslah Kiah e-Keripik. Kiah juga mengambil inisiatif untuk menaik taraf sistem internet di kedainya. Hasil usaha Kiah dalam memasarkan keripiknya membuahkan hasil. Setiap hari makin meningkat tempahan untuk keripik Kiah. Dia juga telah membuka peluang kepada orang lain untuk menjadi ejen keripiknya. Dengan itu, Kiah mampu mengedar keripiknya ke seluruh negara. Malah pelbagai medium digunakan oleh Kiah untuk menghantar keripik kepada pelanggan dan ejennya. Walaupun hanya di rumah, jualan Kiah kini lebih laku daripada sebelumnya. Dia juga berjaya mengembangkan ekosistem bagi orang lain dalam mencari mata pencarian mereka. Jom kita contohi semangat Kiah. Ke arah kehidupan digital Malaysia, didukung oleh TM. Ana tahu muka mak nampak garang je. Ana ni asyik cakap sama mak benda negatif je. Satu hari aja balik kampung. Tak ada makna. Buat apa yang Habib menikah dengan luar? Kalau menikah dengan kita, senang. Takut sangat kat bini dia. Semua tu kalau boleh nak report semua. Kalau mak nak makan Maggi adalah mak nak kah? Syadah kau nak bagi makan mak Maggi? Pasal COVID-19 ni sebenarnya saya lebih risaukan ayah saya, ibu saya. Macam manalah keadaan anak isteri saya. Kalaulah diorang terkena jangkitan COVID ni, saya kat sini tengah kerja. Ada masa saya sendiri takut dia kena COVID. Tapi apa boleh buat, tanggungjawab saya. Mungkin ini cara Tuhan nak uji iman umat dia. Jadi, kita jangan asyik mengeluh. InsyaAllah cubaan akan berakhir. Dan yang penting, kita ada semangat untuk lawan pandemik ni. Selagi kita ada semangat, kita ada harapan untuk menang. Melihat dalam konteks responsible government, responsible government tu atau kerajaan yang bertanggungjawab itu, saya fikir kerajaan telah melaksanakan tanggungjawab untuk memaklumkan kepada ke bawah duli. Inilah yang dihadapi oleh kerajaan pada ketika ini. Contoh dalam memerangi COVID-19 ini, ada mungkin beberapa perkara yang tidak boleh, orang kata embargo kepada penjawat kepada masyarakat awam. Ada perkara yang saya fikir ia bukan suatu keputusan yang wewenang
senang, yang sengaja-sengaja dilakukan oleh jemaah menteri. Kita juga harus letak keyakinan bahawa setakat ini kita tengok performance atau pencapaian kerajaan yang ada itu dilihat positif oleh rakyat. Diingatkan kepada anda dengan apa yang kita hadapi hari ini, dari hari ke hari kes positif COVID-19 itu dari hari ke hari meningkat. Jadi anda diingatkan untuk kekal berada di rumah kalau sekiranya anda tiada keperluan untuk keluar. Saya ada soalan, dan ini saya rasa pengalaman bukan sahaja satu dua individu. Bagaimana sekiranya majikan meletakkan kata dua kalau dalam situasi pandemik ini anda diberhentikan kerja atau dikurangkan gaji? Jadi bagaimana tuan? Okey. Isu tentang masalah yang dihadapi oleh pekerja dalam tempoh COVID ini antara lainnya seperti yang dinyatakan oleh Puan Syirah tadilah, di mana pekerja menghadapi dilema sama ada ingin dikurangkan gaji ataupun diberhentikan kerja. Jadi pihak kementerian pun saya ingat telah menyatakan bahawa sebaik mungkin adalah kedua-dua pihak ini duduk berbincang. Dan apa yang pekerja perlu fikirkan juga adalah yang penting kepada mereka, walaupun pendapatan itu kurang tapi dia masih lagi ada pekerjaan. Mungkin dalam tempoh masa yang singkat. Dia tak boleh buat. Maksud dia nak potong gaji sampai bila-bila itu satu perkara yang tidak mungkin akan berlaku. Jadi kemungkinan pihak majikan juga perlu berterus terang dan tidak ada agenda-agenda yang lain yang tersirat di sebalik permintaan dia untuk mengurangkan gaji ataupun memberi pilihan sama ada you nak kurangkan gaji ataupun ditamatkan perkhidmatan. Pada saya kedua-dua pihak perlu duduk bersama berbincang supaya keadaan yang mana dihadapi oleh pihak majikan dan juga kesan dia dihadapi juga oleh pihak pekerja adalah lebih penting pada saya. Bahkan saya ingat YB Menteri kita pun telah menyatakan yang penting ada makanan di atas meja di mana kita masih dapat bekerja. Kalau berbanding dengan kita ditamatkan pekerjaan dalam suasana yang sukar sekarang pun kita ingin mendapatkan pekerjaan pun mungkin dalam keadaan yang sukar. Jadi pada saya jalan yang terbaik adalah diadakan perundingan antara kedua-dua pihak, pekerja dengan pihak majikan ataupun pihak kesatuan yang ada. Dan isu-isu ini memang berlaku. Di Jabatan Perhubungan Perusahaan kita menerima aduan-aduan oleh pihak kesatuan di mana ada majikan-majikan dalam tempoh COVID yang dari bulan Mac sehingga bulan Jun mereka telah memotong gaji pekerja mereka tanpa mendapat kelulusan ataupun tanpa berbincang dengan pihak kesatuan. Ini adalah perkara-perkara yang real berlaku sebenarnya dalam kehidupan pekerja di negara kita. Jadi saranan saya supaya isu-isu yang sebegini dapat dibincangkan dengan secara terbuka, tanpa ada perkara-perkara yang ingin diselindungkan. Saya rasa pihak pekerja pun boleh sama-sama mempertimbangkan sebagai langkah jaga pendek supaya mereka dan juga syarikat yang mereka bekerja dapat terus kekal sampai ke bila-bila. Baik, kita tahu pandemik COVID-19 ini membahana negara, bukan sahaja sektor-sektor operasi terjejas, malah sektor perusahaan juga turut terjejas sama. Jadi, majikan ada alasan yang kukuh, dana syarikat kurang, tidak mampu untuk bayar gaji. Sekiranya pilihan untuk membuang atau memberhentikan perkhidmatan itu adalah pilihan yang terakhir. Mungkin ada pilihan lain yang mungkin majikan boleh lakukan yang tertakluk dalam akta-akta. Okey. Saya ingin tegaskan bahawa jalan pemecatan ataupun jalan terakhir adalah pengurangan pekerja ataupun retrenchment yang dinyatakan itu. Itu adalah pilihan yang terakhir yang terpaksa dilaksanakan oleh majikan. Tapi sebelum tindakan-tindakan sebegitu, iaitu menamatkan pekerjaan, pihak majikan seharusnya mengambil beberapa inisiatif lah. Seperti mana yang saya telah nyatakan di dalam kod amalan tadi, dia ada. Kalau sebelumnya bekerja 8 jam, mungkin boleh dikurangkan masa bekerja 8 jam kepada 4 jam atau 6 jam.
Ataupun kalau sebelum ni ada kerja lebih masa, mungkin dikurangkan kerja lebih masa. Kalau sebelum ni bekerja 6 hari atau 5 hari seminggu, mungkin dikurangkan kepada 3 hari atau 4 hari seminggu. Dan sekiranya juga keadaan-keadaan tersebut masih belum lagi dapat menangani isu-isu ini, bahkan boleh juga dicadangkan peratusan untuk potongan gaji kepada pekerja-pekerja untuk tempoh jangka masa tertentu. Dia tak bolehlah potong untuk tempoh selama-lamanya, untuk tempoh masa tertentu. Dan beberapa langkah lagi perlu ada pilihan sebenarnya. Bukanlah pemberhentian itu bukan satu langkah yang serta-merta majikan boleh ambil. Tidak. Dia ada langkah-langkah tertentu yang dia boleh ambil. Bahkan dalam konteks negara kita, ada syarikat-syarikat yang menggajikan pekerja asing. Seharusnya pekerja asing ni dulu, yang mana pekerja tempatan juga bekerja di sama kapasiti dia dengan pekerja asing tu, pekerja asing ni dulu dihantar pulang. Ditamatkan dulu pekerja asing ni. Kerana kita perlu beri ruang kepada pekerja-pekerja warga negara, pekerja-pekerja tempatan untuk mengisi peluang-peluang pekerjaan yang ada. Dan saya rasa perkara itu perlu diambil perhatian oleh pihak majikan-majikan di luar sana supaya dalam masa yang sama kita dapat memelihara nasib pekerja-pekerja di negara kita dan juga memberikan jaminan pekerjaan untuk pekerja-pekerja warga negara. Maksudnya apa sahaja pilihan perlu juga persetujuan kesatuan pekerja itu sendiri. Apa-apa perlu dirundingkan dengan kesatuan pekerja ataupun pekerja-pekerja. Apa juga terma-terma yang ingin diubah perlu mendapat persetujuan dan jalan terbaik untuk mendapat persetujuan adalah melalui kaedah perundingan. Kita tak boleh lari daripada konsep perundingan. Baik, pengikut kita aktif untuk ajukan soalan Azrul. Kalau Azrul ada soalan daripada pengguna kita? Ya, Tuan Khalid tadi menceritakan tentang ada yang kena potong gaji, ada yang diberhentikan kerja tanpa orang cakap apa pengetahuannya dan sebagainya. Saya melayari laman web jpp.mohr.gov.my, website jabatan ini. Di sini tertera representasi pembuangan kerja. Representasi pembuangan kerja. Apa itu representasi pembuangan kerja? Tuan Khalid, rehat seketika, ambil nyawa, ambil nafas dulu sebab banyak tadi soalan yang Tuan Khalid telah rumuskan. Kepada anda semua nak tahu apa itu representasi pembuangan kerja? Terus bersama dengan kami, Bicara Pengguna. Dengan membelanjakan kurang RM10, saya akan berkongsi resepi yang menarik yang sentiasa memberikan anda idea untuk menyediakan hidangan yang mudah, murah dan menyihatkan. Boleh masak istimewa untuk Pak Long. Apa? Ada serai, pucuk ubi. Beginilah rupanya sambal pucuk kayu saya. Walaupun ringkas tapi sedap. Yang pastinya malam ni dia takkan datang sini. Saya sebenarnya datang sini saya nak mengaji pondok. Hadiah dari Dayu untuk Papa. Surah Yasin, surah yang mengandungi janji Allah pada manusia. Saya berhajat nak belajar untuk membaca surah Yasin itu kat kamu. Haikal cuma ingatkan Papa je. Papa kat sini cari pahala kan. Dia jauh kat sana. Dua nama ini daripada Gembunan dan Tamadun menjadi Tambunan. Di kawasan Kampung Wido, di situ mereka telah bersetuju untuk tidak mengganggu antara satu dengan yang lain. Panorama budaya, kesihatan, teknologi, pelancongan, sejarah,
dan isu-isu semasa. Antara paparan menarik yang dibawakan dari dalam dan luar negara. Saksikan Panorama setiap Isnin 10 malam hanya di TV1. Ya Allah, bukakanlah jalan rezeki yang Kau redai. Engkau yang maha berkehendak dan yang memiliki segalanya. Luaskanlah jalan aku mencari rezeki-Mu. Campakkanlah ke dalam hatiku Ar-Rahman, Ar-Rahim dalam membesarkan khalifah kecilku ini, Ya Allah. Terima kasih kepada anda semua yang melontarkan soalan dan juga Cik Muzaffar tadi menelpon kami di studio dengan soalan-soalan berkaitan dengan hak pekerja dan sebagainya. Ini yang kami mahukan sokongan daripada anda semua. Terima kasih banyak-banyak. Baik, nombor 1, carta pengguna minggu ini. Apa topiknya? Jom kita saksikan. Nombor 1, carta pengguna minggu ini. SESB kenakan bil anggaran tiada bacaan meter sepanjang PKPB. Berita harian. Sabah Electric City Sdn Bhd menetapkan bayaran bil semasa bulan ini secara anggaran berdasarkan bacaan bil terakhir sebelum ini kepada semua penggunanya di Sabah dan Labuan. Baik, Tuan Khalid, Syira, dalam Facebook kita terdapat lebih daripada 40 soalan yang bertanya macam-macam soalan tentang hak pekerja dan juga ada satu soalan daripada majikan. Kejap lagi saya tanya. Tapi sebelum tu, tadi sebelum kita berhenti rehat, saya ada melayari laman web jabatan dan di mana saya tertarik dengan ini, representasi pembuangan kerja. Untuk siapa dan bagaimana kaedahnya? Okey, terima kasih Saudara Azrul. Jadi soalan yang ditanya itu adalah berhubung dengan soalan seseorang pekerja itu yang ditamatkan pekerjaan tanpa alasan ataupun sebab yang menasabah. Jadi di bawah Seksyen 20, dia ada hak, seperti mana saya nyatakan tadi, dalam tempoh 60 hari daripada tarikh pemecatan itu, dia datang ke Jabatan Perhubungan Perusahaan untuk memfailkan kes dia, untuk supaya dapat dipulihkan semula ke pekerjaan asal dia. Jadi seperti mana yang saya nyatakan tadi, tempoh 60 hari itu juga adalah subjek kepada perkara-perkara yang kita bincangkan tadi, di mana dalam tempoh COVID ini berlaku perintah pergerakan, kawalan pergerakan, di mana setelah saya nyatakan tadi, akta pun telah digubal dan diluluskan kuat kuasanya pada minggu lepas. Jadi boleh pekerja-pekerja yang merasakan perkhidmatan mereka ditamatkan tanpa alasan yang menasabah dan tanpa sebab, failkan dekat Jabatan Perhubungan Perusahaan. Jadi untuk makluman semua penonton di luar sana, bahawa Jabatan Perhubungan Perusahaan untuk tahun ini saja, seperti saya nyatakan tadi, kita telah kendalikan 7,874 kes. Ini adalah satu kadar yang hampir 30% kenaikan yang berbanding dengan tahun sebelum ini. Kalau kita tengok tempoh masa Januari ke September. Jadi memang berlaku peningkatan hampir 30%. Dan alhamdulillah juga daripada bilangan kes yang banyak itu juga, kita telah berjaya menyelesaikan sebanyak 63% daripada 7,874 kes itu, kita dah selesaikan hampir 5,010 kes kita dah selesaikan. Dan apa yang menggembirakan saya adalah di mana daripada 5,000 lebih kes, 5,010 kes tu, kita telah selesaikan sebanyak 3,050 kes secara runding damai. Maksud saya secara runding damai itu adalah kes-kes tersebut tidak perlu dirujuk ke mahkamah, di mana pihak kesatuan ataupun pihak pekerja yang terlibat dengan pemberhentian ini yang memfailkan kes melalui kaedah runding damai ataupun conciliation yang dijalankan oleh pegawai-pegawai perhubungan perusahaan di setiap negeri dan juga di Putrajaya, telah berjaya menyelesaikan kes-kes sebegini. Bahkan kalau saya lihat
dari segi peratusan kes-kes yang diselesaikan melalui kaedah conciliation ataupun rundi damai ini adalah sebanyak 60%. Pada saya ia satu pencapaian yang tinggi di mana ini merupakan satu komitmen yang telah ditunjukkan oleh pegawai-pegawai perhubungan perusahaan yang mana mereka ini melaksanakan tugas dengan tanpa mengira masa lah, sebab dalam tempoh PKP ini pun kita lihat ada keterbatasan untuk kita hadir ke pejabat. Tapi kita juga menggunakan pelbagai norma baru dalam mengerjakan urusan-urusan kerja. Kita juga melaksanakan proses-proses rundi damai ini melalui kaedah telekonferens dan juga menggunakan sidang maya bersama dengan pihak pekerja ataupun pihak majikan. Dan kebanyakan kes ini berjaya diselesaikan. Dan kalau kita lihat dari segi amount pempasan yang dibayar pun sehingga ke hari ini kita lihat sebanyak 38.8 juta telah berjaya amount bayaran air gracia yang kita berjaya selesaikan pada pekerja-pekerja yang telah ditamatkan perkhidmatan itu tadi. Jadi pada saya memang jumlah tu saya rasa akan meningkat lagi. Sebab kita lihat juga dalam sektor-sektor tertentu, bahkan sehingga sekarang kalau kita lihat sektor-sektor perkhidmatan contohnya perhotelan, airline pun masih lagi menghadapi masalah-masalah yang masih belum dapat diselesaikan secara sempurna. Jadi saya menyangkakan akan ada lagi kes-kes yang sebegitu. Dan saya ingin juga maklumkan bahawa dari segi trend kes-kes yang kita terima semakin menurun. Dan ini juga sebenarnya memberikan gambaran bahawa mungkin situasi ekonomi kita bergerak ke arah pemulihan pada waktu ini. Kalau saya nyatakan kemuncak kepada kes-kes yang dibuang ni dulu pada bulan Jun, kita menerima hampir 1,400 kes dalam satu bulan. Saya rasa itulah kemuncaknya. Dan selepas itu bilangan kes yang kita terima makin menurun. Sehinggalah sekarang dalam sekitar 500 kes setiap bulan yang kita terima. Baik Tuan, kita masa menceburui. Kita tahu tajuk ni mendapat sambutan hangat. Jadi untuk aduan disalurkan, saluran apa yang JPP sediakan? Untuk aduan, sebarang aduan, kita boleh pertamanya datang ke JPP lah. Kita ada 13 pejabat di semua negeri dan di Putrajaya. Dan dengan halangan PKP ini kita boleh juga salurkan aduan melalui email, melalui telefon ke Jabatan Perhubungan Perusahaan yang berdekatan dengan tempat pekerjaan pekerja-pekerja yang ada ataupun majikan-majikan yang perlu mendapatkan khidmat nasihat. Saya rasa gunakan kemudahan jabatan-jabatan yang ada di setiap negeri. Kita memang bersedia untuk memberikan khidmat nasihat dan juga pandangan berhubung dengan isu-isu pekerjaan yang dihadapi oleh pihak majikan dan juga pekerja. Baik, terima kasih Tuan Khalid Jali, Ketua Pengarah Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia. InsyaAllah apa yang kami kongsikan malam ini membuahkan hasil atau memberi bantuan kepada anda yang dalam kemelut pandemik COVID-19 ini. Ada apa lagi Azrul? Ya, kami memohon beribu kemaafan seandainya ada soalan-soalan yang diberikan terlalu banyak malam ini yang mungkin tidak dapat dijawab oleh Tuan Khalid kita kerana kekangan masa. Jadi anda boleh terus merujuk pada laman web jabatan. Terima kasih kepada anda semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.